السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang mana pada malam ini sepatutnya Kak Lin ada bersama dengan kita, tetapi saya baru dimaklumkan tadi yang mana kakak beliau mengalami kecederaan yang tak dapat nak dielakkan, dan sekarang beliau dan kakak beliau berada di hospital, dan kita sama-sama doakan agar urusan mereka dipermudahkan dan agar kesakitan tersebut diberikan kesembuhan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaha. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung, yang mempunyai, yang memiliki arasy yang Maha Agung, supaya supaya memberikan kesembuhan kepada beliau, yakni kepada kakak beliau lah, insya-Allah. Jadi kita teruskan kuliah kita pada malam ini, iaitu kita nak masuk pada tajuk ataupun pada bab yang berkaitan dengan sekejap saya pun dah lama kita tak kuliah, jadi kita pun dah lupa dah. Okey. Kita masuk kepada bab yang pelbagai. Bab yang pelbagai, babun jami', bab yang menghimpunkan pelbagai hadis yang berkaitan dengan salat. Hadis nombor 119. Siapa ada buku boleh tengok Hadis nombor 119. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, katanya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man akala thuman aw basala falyatazilna aw liyatazil masjidana walyaq'ud fi baytihi wa utiya biqidrin fihi khadirat min buqul fawajada laha riha fasa'ala فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan sedikit perbezaan lafaz. Kemudian hadis yang ke-120, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang merupakan pengarang bagi kitab Umdatul Ahkam ni, dia gabungkan dua hadis ni. Yang mana dua hadis ni mempunyai bab yang sama, jadi elok jugalah kita baca secara bersama. An Jabirin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala thum awil basal awil kurrath fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza bima fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu al-insan wa fi riwayah banu Adam. Hadis ni juga
riwayat Muslim, tapi Imam Bukhari tak riwayatkan, ya. Baik. Maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala suman au basala." Sesiapa yang memakan bawang putih ataupun memakan bawang merah, bawang besar, bawang yang selain daripada bawang putih itulah, falyatazilna, maka hendaklah dia meninggalkan kita, menjauhi kita. Apa maksudnya? Dihuraikan dalam lafaz yang berikutnya, au liya'tazil masjidana, hendaklah dia menjauhi masjid kita, yakni Masjid Nabawi, wal yaq'ud fi baitih, dan hendaklah dia duduk di rumah dia, wa utiya biqidrin fihi khadirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan satu bekas qidir, bekas yang biasa digunakan untuk memasak. Jadi di sini ada perbahasan sikit, kita akan bahas nanti insya-Allah. Kerana ada sebahagian lafaz, sebahagian riwayat dia tak sebut biqidr, disebut bibadrin. Saya akan hurai nanti insya-Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan bekas yang padanya ada khadirat min bukul, yang mana dalamnya ada sayur-sayuran yang ada dalamnya ada bau. Fawajadalaha riha. Nabi tengok tumbuh-tumbuhan tu ataupun sayur-sayuran tu ada bau dalam dia. Fasa'ala fa ukhbira bima fiha minal buqul. Lalu Nabi pun diberitahulah apa yang ada dalam tu. Faqala qarribuha ila ba'dhi ashabi. Nabi kata, dekatkan bekas ini, tanaman-tanaman ini, sayur-sayur ni kepada sebahagian sahabatku. Falamma ra'ahu kariha aklaha, ketika mana Nabi SAW melihat dia tak berapa nak makan, maka Nabi pun sebut. Nabi kata, "Kul, makanlah. Sesungguhnya aku bermunajat orang yang kamu tidak munajat. Aku berbisik dengan sesuatu yang kamu tidak berbisik dengannya." Bukan seoranglah, sesuatu, ya. Saya akan hurai tadi apa maksud dia. Okey, kita tengok apa makna hadis 120 ni. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah ataupun bawang besar ataupun kurras. Kurras ni lebih kepada sesuatu yang berdaun. Macam daun bawang lah kita katakan. Fala yaqrabanna masjidana. Jangan mendekati masjid kita, yakni Masjid Nabawi. Fa innal malaika, sesungguhnya malaikat, tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Kerana malaikat itu terasa terganggu dengan sesuatu yang manusia terganggu dengannya. Kalau manusia tak suka benda tu, malaikat pun tak suka. Kalau manusia rasa terganggu dengan bau tu, malaikat pun rasa terganggu dengan bau tu. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila disebut dalam hadis wa utiya biqidr, tadi saya sebutkan, ulama berbeza pendapat tentang lafaz mana yang betul yang disebutkan oleh Jabir. Kerana ada lafaz sebut wa utiya biqidrin. Nabi didatangkan dengan satu bekas yang biasanya bekas masak, macam periuk lah. Nabi didatangkan dengan periuk yang padanya ada tumbuh-tumbuhan, ada sayur-sayuran. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata lafaz qidr ni tak betul. Perawi tersilap nukil. Yang betulnya adalah bibadr. Apa itu bibadr? Dengan bekas yang bulat. Dengan bekas yang bulat. Ya, baik. Tapi kenapa dia kata tersilap? Perawi tersilap. Dia kata sebab kalau kita terjemahkan dengan makna bekas masak, dah tentu tak boleh makan bawang putih, bawang merah walaupun dah dimasak, sebab bekas betul bekas masak kan. Sedangkan di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kalau bawang tu dah dimasak. Kalau dah dimasak tak ada masalah, boleh makan dan boleh datang ke masjid. Okey? Jadi di sini ada perbahasan. Tetapi ulama yang menerima lafaz, ulama yang menerima lafaz yang mengatakan lafaz qidr ni betul, dia kata bekas je masak belum tentu dah dimasak.
Bahkan kalau benda tu dah dimasak tapi tetap ada bau, tetap juga dilarang untuk datang ke masjid. Kerana yang penting bukan makan tak makan. Yang penting ialah bau. Kerana Nabi SAW larang tu ada puncanya, ada illahnya, ada sebabnya, ada faktornya. Yang mana faktornya adalah berbau dan mengganggu orang. Dan juga mengganggu malaikat. Okey. Ada beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi dalam kitab dia Al-Masalik ketika mensyarahkan hadis dalam Muwatta Imam Malik. Dia kata, sebahagian ulama mengatakan bahawasanya yang dilarang itu apabila orang makan bawang putih dan bawang merah kalau dia nak mendekati Masjid Nabawi. Selain daripada Masjid Nabawi tak jadi masalah. Tetapi Al-Imam Ibn Al-Arabi tak setuju. Ya, Al-Imam Ibn Al-Arabi tak setuju. Nanti saya urai. Ada pandangan ulama dalam masalah ni. Ya. Okey. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama dalam mazhab Maliki, dalam kitab dia Ikmalul Mu'lim, dia kata wa jumhurul ulama ala anna an-nahya an dukhulil masajid li ahliha nahyul nahyu 'am fi kulli masjid. وذهب بعضهم إلى أن هذا خاص في مسجد المدينة لأجل ملائكة الوحي وتأذيهم بذلك ويحتج بقوله ataupun ويحتج بقوله فلا يقرب مسجدنا وحجة الجماعة قوله فلا يقرب المساجد وذكر الروايتين مسلم. Al-Qadhi Iyad, seorang ulama mazhab Maliki, dalam kitab dia Ikmalul Mu'lim, syarah Sahih Muslim, dia kata majoriti ulama mengatakan larangan Nabi SAW. Nabi larang makan bawang putih untuk pergi ke masjid. Nabi larang makan bawang merah atau bawang besar sebelum pergi ke masjid. Larangan ini adalah larangan yang umum. Bukan larang makan tu. Bukan makna makan tu haram, tak. Ada huraian, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ni. Tapi sesiapa yang dah makan bawang putih mentah, bawang merah ataupun bawang besar mentah, Nabi SAW tak bagi pergi ke masjid. Nabi tak bagi pergi ke masjid. Kenapa Nabi tak bagi? Di sini timbul perbahasan. Adakah Nabi tak bagi itu sebab dia mengganggu orang yang ada dalam masjid dan malaikat yang ada dalam masjid? Ataupun gangguan itu disebabkan oleh kerana gangguan yang akan berlaku kepada Jibril? Kerana Jibril turun di Masjid Nabawi. Kalau alasan yang kedua itu valid, maka yang dilarang itu cuma tak boleh pergi Masjid Nabawi je lah. Masjid lain tak apa. Sebab itu Qadhi Iyad kata majoriti ulama mengatakan bahawasanya larangan Nabi SAW ini adalah larangan yang umum, merangkumi semua masjid. Jadi kalau siapa makan bawang putih yang tak masak, yang mentah, makan bawang besar, bawang merah yang mentah, dia dilarang untuk datang ke masjid. Masjid mana? Semua masjid. Masjid yang didirikan salat berjemaah. Kan? Sebahagian ulama pula kata dah, yang ni hanya khas untuk Masjid Nabawi saja. Kenapa dia kata untuk Masjid Nabawi? Sebab dia kata pada zaman itu Nabi SAW ada kat Masjid Nabawi. Dan Nabi ni ada waktu-waktu wahyu turun kat dia, malaikat turun kat dia, malaikat Jibril turun kat dia. Jadi bila malaikat Jibril turun dekat Nabi SAW, jadi Nabi tak nak malaikat Jibril kita panggil apa, terganggu dengan bau-bauan, terutamanya bau makanan tersebut. Makanan tersebut malaikat akan jadi terganggu. Bukti apa? Mereka kata sebab Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, masjidana, jangan dekati, hendaklah dia menjauhi masjid kami, iaitu Masjid Nabawi lah. Tetapi majoriti ulama kata kena tengok lafaz yang lain. Lafaz hadis yang lain bukan hanya menyebutkan masjidana. Lafaz yang lain menyebutkan fala yaqrabil masajid, jangan dia menghampiri masjid-masjid. Dan dua-dua hadis ni adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi pandangan yang sahih dalam masalah ni
ialah pandangan yang kata larangan ini larangan yang bersifat umum untuk semua masjid, bukan Masjid Nabawi sahaja. Okey, selesai satu bab. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya. Tadi kita dah tahu dah, ya, memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang adakah larangan ni untuk Masjid Nabawi saja ataupun tidak. Ya, tetapi ya, kita telah pun mentarjihkan ataupun kita telah ah, me, apa, memilih pandangan majoriti kata semua masjid. Okey. Larangan ni larangan bentuk macam mana pula? Adakah larangan ni larangan yang berbentuk ah, haram ke ataupun bagaimana? Okey. Apa hukum makan bawang putih daun bawang besar dan juga kuras? Kuras ni dia macam berdaun. Maksudnya dia berbau juga. Macam daun bawang juga. Okey. Ada beberapa pandangan dalam masalah ni. Okey. Makan makanan yang berbau. Pandangan yang pertama kata makan tu sendiri halal. Pandangan yang pertama kata makan tu sendiri halal. Inilah pandangan majoriti ulama. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW tak larang makan. Nabi kata man akala suman au basala, siapa yang makan bawang putih dan bawang besar, jangan dekat masjid kami. Maksudnya bukan makan tu salah, bau tu. Makan tu boleh. Ha. Dan di sana ada hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, Ayyuhan nas, innahu laysa bi tahrimu ma ahallallahu li, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha. Wahai sekalian manusia, aku ni sebenarnya tak wajar untuk mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untuk aku. Allah halalkan pun benda ni untuk aku. Aku tak boleh nak kata haram. Tetapi makanan ini ataupun benda ni, ia adalah satu pokok ataupun satu tumbuhan yang aku tak suka bau dia. Aku tak suka bau dia. Maka sebab itu Nabi tak haramkan. Jadi bolehlah makan, halal. Pandangan yang kedua kata, haram makan benda ni. Haram makan bawang putih ni. Ini pandangan yang uh, strict sikit lah. Sebahagian ulama zahiri berpandangan dengan pandangan begini. Sebahagian ulama mazhab zahiri. Tapi biasa bila disebut pandangan zahiri ini, mungkin orang ingat Ibn Hazmin juga mengharamkan. Ibn Hazmin tak. Ibn Hazmin tak mengharamkan walaupun dia bermazhab zahiri. Ibn Hazmin kata okey, boleh makan. Ya. Tapi dia kata salat jemaah tu fardu juga. Okey. Kenapa mereka kata haram makan ni? Majoriti kata halal. Tapi dia pun kata haram. Pasal apa dia berkata haram? Mereka kata salat berjemaah tu fardu ain. Ini saya dah hurai dah. Memang ulama ada yang kata fardu ain bagi lelaki, ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata sunat muakkad. Kita dah hurai dah bab ni sebelum ni. Okey, saya tak mengulang. Tapi mereka yang berpandangan salat fardu adalah fardu ain bagi lelaki, maka dia kata dah salat fardu ain, salat berjemaah tu fardu ain bagi lelaki. Jadi tak bolehlah kita tinggalkan. Tak bolehlah kita tinggalkan salat berjemaah tu. Jadi kalau kita makan, kita telah menjadi orang yang meninggalkan salat berjemaah kerana dah makan benda tu. Jadi tak boleh buat sesuatu yang menyebabkan kita meninggalkan benda yang wajib. Maka sebab tu dia dilaranglah pandangan yang kedua ni. Tapi ada seorang ulama bekas mufti Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Dia seorang panggil bin Bas. Syekh bin Bas, dia menolak pandangan ni walaupun dia adalah ulama yang berpandangan salat fardu berjemaah adalah wajib bagi lelaki. Dia kata apa? Dia kata alasan ni tak berapa baik, dia kata. Pandangan yang tepat, dia kata was-shawab, pandangan yang tepat, anna ibahata akli hadhihi al-khadarawat zawatir raihatil kariha
la yunafi kaunal jama'ati fardha 'ainin. Dia kata pandangan yang tepat, halalnya makan tumbuhan ni, bawang putih, bawang merah, bawang besar ni, yang mempunyai bau-bau yang tak baik ni, tidak menafikan solat berjemaah tu fardu ain. Seperti mana? Kama anna hudur at-ta'am yusawwiru tarkal jamaah. Dia kata seperti mana datangnya makanan membenarkan kita untuk meninggalkan salat berjemaah. Liman quddima baina yadai. Sesiap bagi orang yang diletakkan makanan tu depan dia. Ma'a kauni dzalika mubahan. Sedangkan makan tu benda yang harus saja. Kan dalam riwayat dalam hadis yang lepas kita telah pun bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan seseorang yang teringin sangat nak makan, makanan tu dah sampai depan mata dia, nampak dah makanan tu. Nabi kata fabda'u bihi wala tusallu. Makan dulu, jangan salat. Kerana kalau kamu salat sekarang dalam keadaan kamu dah tengok makanan tu, kamu belum makan, kamu teringin, kamu hilang. Makanan tu menyebabkan kamu hilang khusyuk. Kamu hilang khusyuk. Disebabkan apa kamu hilang khusyuk? Sebab kamu teringat. Teringat makanan tu, ish, kenapalah dia orang ni solat dulu. Kan? Sedangkan makan benda harus. Jadi, saya dah huraikan sebelum ni, solat berjemaah ni, fardu kifayah, pandangan yang paling tepat lah. Fardu kifayah. Tapi saya menghormati khilaf dalam masalah ni. Kalau siapa nak pegang kepada pendapat yang kata ia adalah fardu ain, tak ada masalah, boleh saja. Untuk lelaki lah. Untuk perempuan, bukanlah satu kewajipan untuk dia orang pergi ke masjid lah. Okey, selesai bab tu. Larangan ni larangan bersifat umum. Bukan hanya untuk Masjid Nabawi. Semua masjid. Dan larangan ni juga bukan bermakna haram makan. Tetapi boleh makan. Cuma kalau makan, dia dilarang untuk pergi ke masjid. Kecuali kalau dia dapat suatu alat yang boleh menghilangkan bau. Kalau zaman ni, boros gigi lah. Kan? Dia pergilah boros gigi, bagi hilang bau tu. Boros gigi, gosok lidah sekali, nak bagi hilang bau. Okey. Perbahasan berikutnya. Okey. Perbahasan berikutnya, kalaulah kata masjid tu, masjid yang tak ada orang. Dia nak pergi masjid, tapi masjid tu tahu dia tak ada orang. Adakah orang yang makan bawang putih dan bawang besar ni, bawang merah ni, dihalang juga daripada masuk ke dalam masjid? Masjid tak ada orang. Kalau masjid ada orang, mungkin orang akan rasa tak selesa solat dengan dia. Tapi dia tahu masjid tu kosong. Boleh je masuk, tak ada orang pun. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, dalam kitab dia Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, dia kata apa? Qala al-ulama wa fi hadha al-hadith dalilun ala man'i akili thum, man'i akili thum wa nahwihi min dukhulil masjid wa in kana khaliyan li'annahu mahallul malaikah wa li'umumil hadith. Dia kata, Masya Allah, saya bila baca ni, saya nampak para ulama ni sangat-sangat teliti bila membaca riwayat-riwayat hadis. Bukan hanya mereka melihat satu riwayat, mereka melihat keseluruhan riwayat-riwayat hadis yang sahih daripada Nabi SAW untuk mereka bina hukum. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Para ulama mengatakan, wa fi hadzal hadis, dalam hadis yang kita sedang baca ni, dalilun ala man'i akili thum. Dalil dalam hadis ni terdapatnya dalil untuk melarang orang yang makan bawang putih dan seumpamanya yang berbau tak elok ni daripada masuk ke dalam masjid, wa in kana khalian, walaupun masjid tu sunyi ataupun walaupun masjid tu tak ada orang lain, kosong. Kenapa pula? Kerana dia kata li annahu mahallul malaikah. Kerana masjid tempat malaikat. Walaupun tak ada orang, malaikat tetap ada. Sebab Nabi SAW sebut tadi apa? Fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam ataupun al-insan. Kama-qala Nabi SAW sebut dalam hadis tadi yang kita baca, kerana malaikat rasa terganggu dengan sesuatu
yang anak Adam juga rasa terganggu. Jadi kalau tak ada orang pun, kena tahu malaikat ada. Wali umumil hadis, dan juga hadis ni umum. Jangan dekati masjid. Nabi SAW tidak rincikan masjid tu ada orang ke tak ada orang. Selagi mana disebut masjid, ada orang ke tak ada orang, tetap dilarang juga. Jadi kena ingatlah yang tu. Ya. Okey, perbahasan berikutnya. Perbahasan berikutnya, kalau masjid dilarang walaupun tak ada orang, dan kalau masjid ada orang lagilah dilarang, adakah dilarang tempat-tempat himpunan ibadat selain daripada masjid? Kerana kita tahu di zaman dulu ada satu tempat tanah lapang yang dipanggil sebagai musalla. Yang mana musalla ni, yang mana musalla ni dia bukan masjid, tapi Nabi SAW pernah berhimpun. Nabi SAW pernah berhimpun untuk melaksanakan beberapa salat. Antaranya ialah salat hari raya. Nabi SAW salat di musalla. Kan? Jadi bila salat di musalla, adakah orang yang makan bawang putih dan bawang besar, bawang merah ni juga dilarang untuk datang ke musalla? Atau bagaimana? Okey, kita tengok. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, qala al-Qadhi. Imam Nawawi menukilkan daripada Al-Qadhi Iyad, ulama yang kita baca tadilah, iaitu kitab di Ikmalul Mu'lim tadi tu. Dia kata waqasal ulama ala hadha majami'a as-salah ghaira al-masjid. Para ulama mengkiaskan terhadap hukum masjid ni semua perhimpunan salat selain daripada masjid. Ka musallal Eid wal janais wa nahwiha min majami'il ibadat. Dia kata para ulama kiaskan, bukan hanya masjid je lah, semua tempat perhimpunan beribadat tak dibenarkan juga untuk orang yang makan dua benda ni untuk hadir. Ya, iaitu perhimpunan salat selain daripada masjid, seperti musalla untuk solat raya, tempat-tempat salat jenazah dan seumpamanya daripada tempat himpunan ibadat. Dia luahkan lagi, dia kata wa kadza majami'ul ilm. Begitu juga, ya, wa kadza majami'ul ilm, tempat himpunan untuk menuntut ilmu, wa zikir, tempat zikir, wal walaim, dan tempat-tempat jamuan makan, wa nahwaha, dan seumpamanya. Wala yultahaqu bihal aswaq wa nahwuha. Tapi pasal tak? Pasal tidak. Dia kata pasal walaupun tempat orang berhimpun, tapi dia tak ambil hukum tu. Adakah pasar ni, kan? Adakah pasar ni disepakati tak dikaitkan dengan hukum tak boleh ni? Tak juga. Kerana Al-Imam Syaukani antara yang hurai. Dia kata apa? Tengok Syaukani. Dia menyebutkan selepas dia dinukilkan pandangan Al-Qadhi'iyah tadi. Al-Imam Syaukani, dia sebut. Dia kata, وَفِيهِ أَنَّ الْعِلَّةَ إِنْ كَانَتْ هِيَ التَّأَذِّي فَلَا وَجْهَ لِإِخْرَاجِ الْأَسْوَابِ. Dia kata, dalam hadis ni menunjukkan faktor faktor hukum ni, larangan ni adalah kerana bau tersebut boleh mengganggu. Maka tidak ada sebab, tidak ada alasan untuk kita keluarkan pasar daripada hukum ni. Walaupun pasar tu memang dibina untuk orang bising-bising dan ada gangguan dan sebagainya. Kan? Jadi dia kata dia tak setujulah. Dia kata pasar termasuk. Tapi wallahu alam, saya melihat pasar ni tak masuk. Sebab apa tak masuk? Pertama, pasar ni dia bukan tempat ibadat. Kecuali kalau ada tempat yang khusus lah. Macam surau kan. Tempat orang berhimpun.
Memang tempat tu khusus untuk ibadat tu tak ada masalah. Tapi kalau pasar tu sendiri, sebab kadang-kadang pasar ni dia jual makanan-makanan tu bau bawang lah. Eh? Kecuali kalau pasar tu memang ada ruang khas untuk salat. Itu musalla lah. Okey. Nabi SAW sebut apa tadi? Dalam dalam riwayat, Nabi sebut thum, Nabi sebut basal, Nabi sebut qurrah. Tiga benda. Bawang putih, bawang merah, dan uh, qurrah. Tumbuhan yang seperti daun bawang. Eh? Okey. Adakah benda lain termasuk? Tumbuhan-tumbuhan lain. Termasuk tak? Okey. Ibn Hajar, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata, wa naqala Ibn Tin an Malik qala al-fujul in kana yadhhar rihu. Imam Malik ada sebut tentang satu tumbuhan nama dia al-fujul. Dia kata al-fujul ni termasuk sebab dia ada bau. Al-fujul ni dalam bahasa uh, Melayu saya tak pasti apa. Tapi dalam bahasa orang putih dia panggil radish. Hmm. Dia ada daun, lepas tu dia ada macam merah. Akar dia warna merah pula. Ya. Baik. Biasa dekat negara Arab dulu memang adalah dia buat sayur lah benda ni. Ha? Baik. Jadi dia kata Imam Malik mengaitkan fujul. Kalau bau dia kuat, maka kata Imam Malik dia seperti sum. Sebahagian menyebutkan tentang orang yang mempunyai luka dalam mulut dia sehingga berbau. Ada juga yang menyebutkan seperti orang yang jual ikan, dan orang yang berpenyakit seperti orang yang terkena kusta, dan orang yang lidahnya tu boleh menyakiti manusia. Jadi para ulama dia meluaskan makna ni, selagi mana benda tu boleh menyakiti manusia, maka ia dilarang untuk dibawa ke masjid lah. Zaman ni kira durian termasuk. Kalau nak makan durian, pastikan sebelum, kita apa, selepas pergi salat berjemaah. Eh? Baik. Adakah hukum bagi di luar masjid ni sama macam dalam masjid? Contohnya macam dia tak salat dalam masjid, dia dalam kawasan masjid juga, ada orang salat kat situ juga. Kata Ibn Hajar sama juga. Sebab itu ada riwayat Nabi SAW tak benarkan orang yang makan benda ni untuk duduk dalam masjid. Nabi suruh pergi ke Baqi' pun. Ya? Nabi suruh pergi ke Baqi'. Baqi' tu jauh. Kalau siapa yang pergi Madinah dia tahu Baqi' tu jauh sikit. Okey. Kalau makan bawang putih dan bawang merah dan benda-benda berbau ni, dia telah matikan bau yang kuat tu. Macam mana mati kan? Dengan dia masak. Masak boleh menghilangkan kuat bau bawang putih dan bawang merah, maka kalau dah masak tak ada masalah. Berdasarkan riwayat Umar bin Khattab, kata Umar, ra'aitu Rasulullah SAW idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ila al-baqi' faman akalahuma falyumithuma tabkha. Hadis riwayat Muslim. Umar bin Khattab kata, aku melihat Rasulullah SAW pada satu hari dia Nabi ternampak tercium, terhidu bau bawang putih dan bawang merah ni daripada seorang lelaki dalam masjid. Lalu Nabi arahkan supaya dia keluar ke Baqi'. Pergi duduk Baqi', Nabi kata, pergi keluar ke sana. Jangan duduk dalam masjid ni, ganggu. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata, sesiapa yang nak makan dua benda ni, maka hendaklah dia matikan dua benda ni dengan dia masak benda tu. Tapi dengan syarat lah, masak boleh menghilangkan lah. Kalau masak pun tak hilang lagi, contoh dia masak sekejap dia tak hilang lagi, pun tetap sama jugalah. Ya? Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, dia menghuraikan, dia kata, falyumithuma tabkha. Hendaklah dia matikan, Nabi kata, hendaklah dia matikan keduanya dengan memasak, ai liyadhhaba ataupun liyudhhiba raihatahuma, supaya dia menghilangkan dua bau tu. Wa yukassirahuma bitabakh, dan dia kena pecahkan bau tu dengan masak. Hmm.
Okey. Kalaulah kata seseorang tu dia makan bawang putih dan bawang merah ataupun bawang besar mentah, tak masak, maka sepatutnya dia tak bolehlah pergi ke masjid. Kan? Untuk berjemaah dia salat kat rumah je lah. Tapi lepas tu dia makan benda yang boleh menghilangkan baunya. Dia makan benda yang boleh menghilangkan bau. Syekh Ibn Al-Uthaymin dalam syarah Riyadhus Salihin dia menyebut, dia kata apa? Lau annal insan ista'mala syai'an tadhhabu bihi ar-raihah, fahal yajuzu an yadkhul? Naqulu na'am, yajuzu idza akala ma yudhhibu ar-raihata idhaban kamila, wala sara yakhruj min al-ma'idah wala sara yakhruj min al-ma'idah raihah fala ba's li'anna al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Salihin, dia kata kalau seorang manusia ni dia uh, makan dah bawang putih dan bawang merah tu mentah, lepas tu dia pakai sesuatu, dia guna sesuatu untuk menghilangkan bau tersebut, boleh tak dia masuk dalam masjid? Maka kita katakan boleh masuk kalau dia menghilangkan bau tersebut dengan sempurna, hilang. Tak ada masalah, dia kata boleh. Kerana apa? Ah, dan tak keluar juga bau daripada perut. Maksudnya bau daripada perut tak ada, bau daripada mulut tak ada, kerana hukum tu berputar dengan ilahnya. Ada hukum adalah, tak ada hukum tak adalah. Sorry, ada ilah adalah hukum, tak ada ilah tak, tak hilang ilah tu hilanglah hukum. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu babut tasyahud. Bab tasyahud. Okey. Apa maksud tasyahud? Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim mengatakan summiyat tasyahudu tasyahuda li'annahu ma'khudun min lafzi syahadatain bil wahdaniyati lillah wa bir risalat wa bir risalati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tasyahud dalam solat tu dengan nama tasyahud kerana diambil daripada perkataan, daripada lafaz syahadatain. Lafaz syahadah, iaitu syahadah Allah Azza wa Jalla adalah sebenar-benar Tuhan dan satu-satunya Allah yang disembah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan me, me, apa ni menyaksikan ataupun memberi penyaksian tentang Rasulullah SAW itu adalah sebenar-benar Rasulullah yang diutuskan oleh Allah. Maka sebab itu dipanggil tasyahud. Hadis nombor 121. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud kafi baina kaffai kama yu'allimuni surah min al-Quran. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wa fi lafdhin, idza qa'ada ahadukum fi shalah falyaqul at-tahiyatu lillah wa dzakarahu wa fihi fa innakum idza fa'altum dhalika faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih fis sama' wal ard wa fihi falyatakhayyar min al mas'alati ma syaa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW mengajar saya tasyahud, yang mana tangan saya, ha, tangan saya ni, pegangan tangan berada di antara dua tapak tangan Nabi SAW. Maksud Nabi ajar dia sungguh-sungguhlah, Nabi pegang pergelangan tangan dia. Kama yu'allimuni surata minal Quran. Nabi ajar saya ni tasyahud seperti mana Nabi ajar saya surah dalam Quran. Lalu Ibnu Mas'ud pun mengajarkan kepada anak murid dia tasyahud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaannya? At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Dalam riwayat yang lain disebut, idza qa'ada ahadukum fi salah. Apabila salah seorang daripada kamu duduk dalam solat dia, duduk, hendaklah dia membaca at-tahiyatu lillah, baca tasyahud. Dalam riwayat lain disebut, fa innakum idza fa'altum dzalika, kamu bila dah baca benda ni, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salih, kamu telah memberi salam kepada setiap hamba yang saleh, sama ada di langit ataupun di bumi. Kemudian hendaklah dia membaca apa-apa doa, apa-apa permintaan yang dia mahu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin ada di kalangan, saya faham ya, mungkin uh, apa ni kita panggil, di kalangan netizen ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang baca hadis ni ataupun mendengar hadis ni, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang macam keliru. Kenapa ada beza sikit dia punya lafaz tasyahud ni? Kan? Ya. Mungkin ada yang kata, saya baca lain lah Ustaz. Kenapa bacaan-bacaan ni berbeza? Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tasyahud ni ada beberapa riwayat. Yang saya baca tadi tu riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu selawatlah. Itu tasyahud Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim. Di sana ada riwayat Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim. Tasyahud Ibnu Abbas yang tuan-tuan kita belajar masa kecil-kecil dulu, yang itulah tasyahud Ibnu Abbas, sahih juga, jangan risau. Sahih juga. Yang saya baca tadi tu, tasyahud Ibnu Mas'ud, sahih juga. Tengok apa riwayat Ibnu Abbas kata. Kana Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna surah minal Quran. Kata Ibnu Abbas, Nabi dulu mengajar kami tasyahud seperti mana Nabi mengajar kami surah daripada Quran. Fakana yaqul at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tasyahud Ibnu Abbas. Sahih juga. Riwayat Muslim dan juga Nasai. Di sana ada juga riwayat selain daripada riwayat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, iaitulah riwayat Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan lafaz at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nampak? Ada sedikit perbezaan. Dia tambah wahdahu la syarikalah. Ada juga riwayat Abu Musa al-Ash'ari, yang mana Abu Musa al-Ash'ari dia kata Nabi SAW mengajar dia tasyahud at-tahiyatut tayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha ditambah az-zakiyat. At-tahiyatu, at-tayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. Nampak? So, ada macam-macam bacaan tasyahud, dan para ulama antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan mana-mana yang dia baca yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira salatnya sah. Dia boleh pilih mana-mana bacaan yang dia nak baca. Cuma biasalah para ulama ya, para ulama menyebutkan mana-mana dibaca memadai selagi mana ia sahih daripada Nabi SAW. Cuma mereka adalah kecenderungan mana lebih bagus. Seperti mana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia memilih mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i memilih lafaz tasyahud Ibn Abbas.
Kenapa dia pilih Ibn Abbas? Kerana menurut mazhab Syafi'i, ini lafaz yang paling lengkap dan paling sempurna daripada riwayat-riwayat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mereka memilih tasyahud Ibnu Mas'ud. Jadi dalam isu ni, para ulama mereka memberikan keluasan. Jadi kita pun berikanlah keluasan. Kan, kalau kita dengar orang sebelah kita, mungkin terdengar waktu dia baca tasyahud salat Jumaat, kita terdengar sikit dia baca, lain sikitlah tasyahud dia. Mungkin dia memegang mazhab yang berbeza dengan kita. Jangan bagi marah dia lah. Mungkin kita dah belajar ni kan. Jadi kita lapang dada sikit lah. Oh, mungkin dia ni ambil tasyahud Ibnu Mas'ud agaknya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima ada abduhu wa rasuluh. Kan? Tak apa. Dia ambil mazhab lain. Kalau ikut mazhab Syafi'i pun bacaan dia tu sah. Kerana tasyahud Ibnu Mas'ud pun sah menurut mazhab Syafi'i. Tasyahud Ibnu Umar pun okey menurut Imam Syafi'i. Tasyahud Aisyah, kerana menurut Imam Syafi'i rahimahullah, Allah sendiri ataupun Allah sendiri memberikan keringanan kepada umat untuk baca Quran dengan 7 huruf. Kan? Dengan 7 huruf. Jadi apatah lagi kita ni. Okey. Bacaan tasyahud lagilah diberi keringanan. Okey. Tasyahud ni, pertama kita sebut tadilah, dia panggil tasyahud kerana dalamnya ada syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sebab itu dipanggil tasyahud. Dalam tasyahud ni kita kata at-tahiyat. Kita nak faham sikit makna lafaz tasyahud ni supaya lepas ni kita solat kita faham. Bismillah. Apa maksud tahiyat? Tahiyat ni boleh kita kata pujian. Ada sebahagian ulama mentafsirkan lafaz tahiyat ni dengan makna kekuasaan. Ada dengan makna berkekalan. Maksudnya Allah Azza wa Jalla itu berkekalan hidupnya, berkekalan kuasanya. Ada yang kata keselamatan kerana Allah Azza wa Jalla sentiasa selamat. Allah tidak binasa dan tidak musnah. Ada yang kata keagungan. Bagi saya semua makna ni kena dengan lafaz at-tahiyat. Sebab itu kita kata at-tahiyatu lillah. Saya tak tahu tuan-tuan, siapa tiba-tiba dia hilang kamera dia, kadang-kadang dia tak ni. Dia laptop ni ada problem sikit. Semalam pun ada masalah. Apa ni, hari Khamis itu pun ada masalah. Saya pun tak faham. Okey, tapi tak apalah, tuan-tuan bukan nak tengok muka saya pun. Tuan-tuan nak dengar suara sudahlah. Baik. Maka sebab itu Al-Imamul Khattabi dan Al-Imamul Al-Baghawi menyebutkan, dia kata yang dimaksudkan dengan tahiyat ialah segala jenis pengagungan. Kenapa disebut at-tahiyat dengan lafaz plural? Kerana singular dia tahiyah. Tahiyatan tayyibatan kan. Bisa kita kalau orang Arab disebut tahiyatan tayyibatan mubarakah. Greeting. Tahiyah tu satu greeting. Tapi bila disebut kepada Allah, kita kata at-tahiyat dengan lafaz plural. Segala jenis pengagungan. Kerana biasanya orang Arab ni pada ketua dia akan berikan greeting dengan satu greeting. Tapi bila untuk Allah, kita berikan segala jenis pujian. Segala jenis pengagungan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. As-salawat. As-salawat dengan makna, dia ada 2 makna di sisi para ulama. Makna pertama, at-tahiyatu lillah was-salawat. Salawat tu maksud salat-salat. Salat-salat yang kita laksanakan untuk Allah, bukan untuk sesiapa. Kita merendahkan kepala kita sewaktu rukuk, sewaktu sujud, semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang salat bukan untuk Allah, maka lidah dia telah menipu Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ni lah, dalam bacaan tu. Kerana dia kata selawat saya untuk Allah, tapi kalau dia riak, maka dia telah menipu lah. Kerana lafaz lidah dia kata dia salat untuk Allah, tapi dia riak, tak kena. Jadi sebab itu bacaan tasyahud ni kalau kita faham, dia akan membina keikhlasan untuk kita ni melaksanakan salat hanya semata-mata kerana Allah.
Ada yang kata rahmah. Daripada perkataan selawat ke atas Nabi tu, kita minta doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengangkatkan darjat Nabi SAW. Jadi dengan salawat tu dengan makna rahmat. Ya, yang mana lillah, rahmat tu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang memberi, Allah lah yang boleh menarik. Tapi kita minta Allah sentiasa merahmati kita. Ya. At-tayyibat. At-tayyibat segala yang baik. Segala yang baik dalam bentuk perkataan, segala yang baik dalam bentuk perbuatan, segala yang baik daripada sifat-sifat, semuanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah apabila menyebutkan sesuatu, menuturkan sesuatu, berkalam dengan sesuatu, kalam Allah adalah kalam yang terbaik. Sebab itu kita kata Quran itu sempurna sifatnya. Al-Quran itu tinggi mukjizatnya. Al-Quran itu hebat linguistiknya. Kan? Hebat bahasanya. Kerana ia adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Ya? Itu maksud tayyibat. Segala tindakan, keputusan, peraturan, qada dan qadar Allah adalah baik segalanya. Mungkin pada kita tak baik, tapi tak baik itu pada kita aja, pada Allah baik. Katalah kita terkena musibah satu ketika, kalau orang tanya kita ni benda baik ke? Kita pada kita tak baik, pada Allah baik. Kenapa? Kerana jauh di sudut hati kita, kita tetap mengaku bahawasanya kalau tidak kerana musibah ini, maka mungkin aku ni tak ingat Tuhan. Kalau tak kerana musibah ini, mungkin aku sentiasa leka dan lalai. Jadi, sebab itu Allah berikan kita musibah, supaya kita ni tak tergantung dengan dunia sentiasa. Teringat jugalah akhirat tu ada. Kan? Tahun lepas ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Kan? Dia datang dengan seorang sahabat dia. Dengan seorang sahabat dia datang jumpa saya. Saya kata, kenapa nak jumpa saya? Dia kata, saya nak minta nasihat sikit. Saya kata, saya ni nak bagi nasihat macam mana ni? Saya bukan pandai. Dia kata, tak apa Ustaz, bagi apa nasihat yang ada. Jadi saya pun kata, nak nasihat apa? Dia kata, dia ni baru ditendang oleh majikan dia. Bina company sama-sama, tiba-tiba majikan dia tendang dia keluar. Jadi dia ni sebatang kara lah. Maksudnya dia hilang punca pendapatan. Nah, ya, hilang punca pendapatan. Jadi bila hilang punca pendapatan, maka dia pening kepala dia kata. Dia tak tahu nak buat apa. Dia kata sebab biasanya family dia dah terdidik dah dengan kehidupan yang elok. Tiba-tiba nak hilang. Orang kata apa? Nak ubah sistem hidup tu macam sukar sikit lah kan. Nak ubah sistem hidup tu sukar. Jadi macam mana? Okay. Saya kata kat dia pertama, bila Allah beri musibah, kita kena ingat dalam jiwa kita, Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada kita. Apa saja yang Allah bagi kita, kita kena sangka baik dengan Allah. Itu pertama. Yang kedua, kena cari hikmah di sebalik musibah. Mungkin sebelum ni saya kata kat dia, mungkin sebelum ni sibuk duk kerja, tak apa nak ingat dengan Tuhan. Ingat-ingat, tapi tak begitu menghayati. Solat-solat mungkin tak begitu sedap solat. Doa-doa mungkin tak begitu khusyuk doa tu. Jadi dia kata, uh, macam mana? Saya kata, tengok dalam peperangan Uhud, bagaimana Nabi SAW dan para sahabat diuji oleh Allah dengan kekalahan. Dengan kekalahan. Jadi, kalah tu menyebabkan para sahabat doa pada Allah dengan doa yang sangat-sangat dahsyat. Tawaduk, tadarruk. Kita pun sama bila kita diuji oleh Allah. Doa kita kepada Allah Ta'ala tu sangat-sangat khusyuk. Tak seperti mana kalau kita dalam keadaan yang senang. Tak seperti mana dalam keadaan yang biasa. Dan tetap sangka baik dengan Allah Azza wa Jal. Sangka baik kerana di sana akan ada sinar untuk keluar. Tuan-tuan, subhanallah, hari Jumaat yang lepas dia datang jumpa saya. Kebetulan dia datang dalam rombongan bersama kawan-kawan dia di rumah Datuk Mufti. Saya pun dijemput sekali. Dia datang jumpa. Dia kata, Alhamdulillah. Dia kata, Ustaz, saya dah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan keluar.
saya dah mulakan bisnes yang baru, dah Alhamdulillah. Saya boleh menampung keluarga saya dan kehidupan saya Alhamdulillah makin okey. Dan betul lah Ustaz, dia kata, saya rindu balik sewaktu saya diuji oleh Allah. Saya rindu ibadat saya sewaktu itu. Saya rindu khusyuk saya waktu saya berdoa. Dia sebut. Yang mana sekarang ni dah tak dapat. Dia kata, adakah saya dikira munafik? Dia tanya mufti masa tu. Maka Datuk Mufti sebut, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kena usahalah bagi khusyuk. Kena usaha bagi khusyuk. Ha, tapi kalau tak dapat, taklah bermakna kita telah jatuh ke daerah kufur. Tetapi iman kita tidak setinggi yang dulu. Jadi sebab itu kadang-kadang manusia tak suka. Manusia tak suka untuk kita panggil apa? Diuji, ditimpa musibah. Kita tak suka. Tapi di sana ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk setiap ujian yang diberi. Antaranya pahala lah. Pahala sabar tu confirm lah. Ya. Nah, maka uh, itu yang kita kena yakini sentiasa. Kita kena yakini Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan kepada kita. Okey. Kemudian at-tayyibat. Tayyibat tu segala yang baik lah. Apa saja yang baik saya huraikan tadi. Assalamu alayka. Assalamu alayka ayuhan nabi. Salam sejahtera ke atasmu, wahai nabi. Ada sebahagian riwayat sebut assalamu ala nabi. Kedua-duanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat. Kedua-duanya sabit. Okey. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang saleh. Maksud kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan makhluk yang lain. Ya. Baik. Maka di sini ya, kita memberi salam bukan saja kepada diri kita tetapi kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kita akui Allah Azza wa Jalla sajalah yang boleh memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada kita. Ha, okey. Jadi sebab itu dalam hadis itu disebut fa innakum in fa'altum dzalik. Bila kamu dah sebut semua ni, maka kamu telah memberi salam kepada semua hamba Allah yang saleh. Jadi tak perlulah kita nak khususkan orang ni, orang ni, orang ni. Kita dah beri salam kepada semua. Selagi mana dia saleh, maka dia termasuk. Apa itu saleh? Saleh ini kata Al-Hafidh Ibn Hajar, orang yang menjaga hak-hak Allah, hak-hak hambanya, dan kesalehan ini mempunyai darjat-darjat yang berbeza. Dan insya-Allah dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan bahas lebih dalam berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan tasyahud. Saya saja hurai dulu makna tasyahud ni supaya tuan-tuan kita sama-sama dapat fahami maksud tasyahud yang kita baca. Sebab kadang-kadang kita ni baca dan kita hafal dulu waktu kita sekolah dulu. Tapi ialah lama-lama makin lupa. Jadi mudah-mudahan dengan saya huraikan ni paling tidak dapatlah makna tasyahud ni ingat balik apa yang kita dah hafal dulu insya-Allah dan menjadikan salat kita ni lebih lebih khusyuk lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Boleh jelaskan kalau makanan dah dihidangkan tapi dah dekat nak azan. Bagaimana nak hadapi keadaan ni terutamanya anak-anak? Kita makan akan tinggal rakaat atau terlepas terus solat berjemaah di masjid. Yang ni saya dah hurai dah dulu. Nabi SAW kata, "Idza quddimal 'asya fabda'u bihi wa la tusallu." Dengar tak? Kalau dengar boleh uh, bagi tahu dengar. Okey, alhamdulillah. Baik, yang ni soalan tadi saya dah hurai dulu, iaitu Nabi SAW kata bila dah dihidangkan makanan, makan dulu. Itu pun kalau solat tu dia punya waktu panjang lah. Tapi kalau solat tu waktu dia dah nak habis, kalau kita makan menyebabkan waktu habis, maka kita solat dululah kerana makan tu harus solat tu wajib. Tetapi kalau kita tak teringin dengan makanan tu, maka kita boleh solat dulu. Kita boleh solat dulu. Tapi kalau kita teringin menyebabkan solat kita tak khusyuk, kita boleh makan dulu. Wallahu a'lam.
Pada zaman sekarang bawang putih bukan lagi makanan yang ganggu, tapi bau mutabak basi dan bau durian basi. Ini boleh jadi juga. Ha? Jadi sebab tu kena hati-hati. Nak pergi salat, jangan makan makan yang berbau. Petai pun sama juga. Ya, petai pun sama. Para ulama mazhab Syafi'i, antaranya yang terkemudian dalam mazhab Syafi'i menyebutkan tentang rokok. Rokok pun termasuk juga. Ya. Kalau isap rokok, nak salat, jangan pergi isap rokok. Pertama, rokok bagi saya haram lah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ada juga yang menyebutkan makruh di zaman itu. Kerana mereka tidak nampak kaitan rokok ni melainkan dengan bawang putih. Sebab dia berbau. Tapi sekarang ni rokok dia lebih, bukan kata sekadar bau, dia memudaratkan. Hmm. Ada orang sebelum solat jemaah, mula dia merokok. Sama saya sebut tadi. Dah keluar dah. Rokok. Hmm. Ramai di kalangan pakcik yang isap rokok sebelum solat. Macam mana nak tegur sebagai seorang yang lebih muda dari mereka? Kena puji dia orang dulu. Pakcik bagus, pakcik pergi masjid. Masya Allah, saya nampak pakcik ni adalah orang yang sentiasa menjaga salat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan di antara orang yang diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat ialah orang yang jiwanya terikat dengan masjid, dan saya tak ada sangsi yang pakcik ni memang orang yang zahirnya saleh. Jiwa terikat dengan masjid, selalu pergi masjid. Tapi pakcik, kalau boleh buat rokok ni, pakcik janganlah isap dalam masjid. Jangan isap sebelum solat. Kerana rugi pakcik. Pakcik dah termasuk dalam hadis tadi. Itu cara dia. Kan?